kebanyakannya, ini saya jelaskan lagi, kita buat perkiraan, tetapi dia juga boleh gunakan secara kualitatif. Maknanya sangat mungkin, sangat tidak mungkin pun boleh juga tanpa menggunakan nilaian nombor tu, likelihood dengan severity tu. So keterukan dia tu kita boleh letak sangat teruk, luka ringan, cedera parah, kita letak macam tu dengan keterukan tu. Tapi itu dalam bentuk kualitatif. Kita tak quantify-kan dia. Yang saya tunjukkan contoh sebelum ni secara kuantitatif, semi kuantitatif. Okey, kemudian bagaimana cara pengiraan risiko? Ni lah, kebarangkalian kali dengan keterukan. So ada dua orang tersalah ni. Dia kata, sekejap. Likelihood times severity. Likelihood times severity. Ada dua jawapan yang betul. Okey, ni mungkin saya ada tersilap sikit lah. Kebarangkalian keterukan. Tengok balik. Likelihood. Ni tambah. Okey, sorry. Okey. So ni darab. Okey, darab. Yang ini tambah. Yang ini tolak. Yang ini bahagi. Jadi dia darab sebenarnya. Dia multiply. Okey. So ada yang tersilap. Dia tengok dia nampak tambah tak. Kita darabkan. Sebab dia ada table dia tu 2 kali 2, 2 kali 4. So dia yang paling tinggi likelihood adalah 5. Paling teruk severity dia, keterukan dia paling tinggi nilaian dia adalah 5. So 5 kali 5, 25. 25 tu darab lah. Hasil darab lah. Okay. So maksud high rank. High rank ada apa tadi? Dia ada 3 komponen. HI, RA dan RC. Okay. So yang ni hazard identity. Itu yang salah sebenarnya. Macam sama tapi salah. Hazard identity, risk assessment, risk control. So dia hazard identification. Kalau identity ni identiti kita lah. Itu bukan identity, identification. Bahasa Melayu dia mengenal pasti. Identification mengenal pasti. Kalau identity ni pengenalan lah. So pengenalan ataupun ciri-ciri. Bukan ciri-ciri, kita nak mengenal pasti, identification. So hazard identification, risk assessment dengan risk control. So ada 8 orang tersilap kat sini, tak apalah. So ramai yang betul. So majoritinya faham lah. Ini mungkin cara saya menyampaikan tu tidak sesuai dengan penerima. Biasanya macam itulah. Kemudian hazard statement, kenyataan hazard berkaitan dengan hazard biologi. So hazard biologi apa? So ada 4 orang ni, serangan kepada virus, bakteria dan kulat dibawa di dalam udara dan darah. Okay. Dia kata serangan kepada virus. Bukan serangan kepada virus. Kita tak serang virus bakteria tu. Kita yang kena serang. Sebab tu dia jadi salah. Okay. Yang ni dia kata pendedahan kepada virus, bakteria, kulat yang dibawa di dalam sungai. Tak. Itu kurang tepat lah. Sebab dia pun ada airborne. Sebenarnya dia adalah pendedahan kepada virus, bakteria dan kulat yang dibawa di udara dan darah. Darah ni patogen lah. So ni kalau kita kaitkan dengan COVID, so COVID ni lah. So kalau kita tak terdedah kepada COVID, maknanya kita tak ada hazard biologi tu. Tapi sekarang ni semua orang terdedah. Jadi hazard tu ada dan dia punya, kita kata, berpotensi menjangkiti kita. So dia hazard biologi lah. Berpotensi mendatangkan mudarat kepada kita. So itu kita tak nak. Tapi tak semestinya kita kena. Dia hanya berpotensi. Kita boleh kena, boleh tak kena. Tapi kita usahalah untuk tak kena. Itu yang kita tengok. Risiko dia tinggi, likelihood dia tinggi, severity dia tinggi, paling teruk boleh mati. Likelihood dia ramai dah orang kena. Jadi control measure itu, apa kita nak implement control measure kepada kita. So antaranya adalah isolation. Kita jangan pergi merayau-rayau, duduk di rumah. Itu yang paling efektif lah sebenarnya. Kalau boleh buat engineering control, bagus juga. Tapi kita kena pakai safe contained breathing apparatus lah kalau kita nak keluar. Ini contoh lah. So kalau rasa tak nak dijangkiti, tak nak ambil vaksin, beli SCBA satu, keluar pakai SCBA. Jangan ambil udara luar ni bernafas. Kita pakai topeng gas. So kita tak akan dijangkiti. Okay, itu salah satu cara lah, kaedah lah. Okay, tapi memang agak costly dan menyusahkan lah sebenarnya. Okay, apakah yang dimasukkan oleh hazard dari bahan material? Ni
Okay, so bahan dia kata apa? Bahan seperti penggunaan bahan kimia dan gas di tempat kerja. So ada yang kata keadaan tempat kerja. Kalau keadaan tempat kerja ni ciri-ciri fizikal. Okay, tapi bagus tak ada orang menjawab yang ni. Kemudian pemasangan, susun atur dan reka bentuk peralatan. Ini bukan. Sebab dia peralatan. Material ni lebih kepada bahan. Bahan tu mestilah bahan yang kita olah, yang kita gunakan. Okay. Tak apa ni, bagus ni. Ramai juga lah yang faham 25 orang, 80% ni. Okay. Alright, yang ni. Berikut merupakan cara yang tepat untuk buat penilaian hazard kecuali. Semakkan dokumen dan penerbitan. Okay. Yang ni kenapa bukan jawapan yang tepat? Sebab yang ini kita nak buat pengecaman. Yang dua ni pun nak buat pengecaman. Okay. Kemudian, dia kata kecuali. Maaf, saya tersilap. Dia kata kecuali. Saya sendiri tersilap pula. Okay, so A dan B dan C ni betul. 1, 2, 3 ni betul. So ini kaedah untuk mengenal pasti hazard. So dia buat penilaian hazard ni soalan ni. Jadi soalan ni pun ada masalah jugalah. Patut lebih tepat mengenal pasti hazard. So dia direct sikit lah. Penilaian hazard ni kita nak buat high rate lah, tapi memang ada komponen ni. So dia kata apa? Semakkan dokumen betul. Pemeriksaan, pemerhatian di tempat kerja betul. Observation, dokumen review, observation, kemudian monitoring atmosfera dan supervision lah, pemantauan tempat kerja. Okay, so pemeriksaan dan pemerhatian di tempat tinggal. So ni taklah sebab ni rumah kita. Unless rumah kita tu kita gunakan sebagai tempat kerja, kita daftarkan sebagai tempat kerja lah. Okay, alright. So ni pun okey lah, ada separuh daripadanya betul. Yang ni dia macam mengelirukan sebab perkataan kecuali ni. Okay, alright. So ni lebih kepada pengecaman hazard lah. Okay, tu boleh note down. Kemudian, sekiranya suatu risiko mempunyai nilai kebarangkalian likelihood sebanyak 4 dan nilai keterokan sebanyak 3. Apakah yang dimaksudkan dengan rating terhadap risiko tersebut? Okay, so yang ni yang semalam saya pun ada bagi tahu. So dia jadi sederhana sebab kita darabkan 4 kali 3, 12. Tengok balik table tu, yang risk matrix tu. So berapa nilai dia? So dia jadi sederhana. Okay. Sederhana medium. Sederhana medium. Ada 2 jawapan betul ni. Tinggi. Apa yang ni? Sederhana medium. Yang ni pun sederhana medium. Ada 2 jawapan betul. Okey, yang ni dia bagi nilaian 7. Sebab dia tak betul lah kalau ni mungkin ada cikgu yang tersilap, dia tambahkan 4 tambah 3 jadi 7. Dia sebenarnya dia darab multiply. Okey, ada cikgu yang nak bertanya tadi? So yang ni betul 4 kali 3 12, tapi kita kena tengok table tu dia jatuh dekat mana? Medium ke, low ke ataupun high. So 12 ni dia medium, pertengahan. Kalau high tu antaranya itulah 25. So memang kita kena refer table tu. Saya pun tak ingat table tu. Selalunya saya kena refer lah. Okay. Alright. So elimination. Bagaimana kaedah elimination? Berkesan untuk mengawal risiko. Menggantikan proses berbahaya kepada kurang bahaya. Tak. Kalau elimination ni kita hapuskan terus. Maknanya kita hapuskan hazard dan risiko tu. Menukar bahan. Tak. Tukar, kita substitute. Ganti pun kita gantikan substitute kepada bahan yang kurang berbahaya. Menghapuskan pekerja yang tidak hadir. Okeylah. Ni tak adalah, ni salah lah. So menghapuskan hazard yang menjadi punca kepada risiko. So antaranya adalah kita tak buat pun kerja tu. Okay, alright. So kalau kita menggantikan proses ni lebih kurang macam engineering control lah, daripada instead of kita buat sendiri, kita pakai robot. Okay. Kemudian berikut merupakan cara untuk mengawal risiko di bawah kawalan pentadbiran, administrative control. Okay. So administrative control dia adalah kita buat SOP, kita kaedah pertukaran pekerja, maknanya macam saya katakanlah pekerja tu dia kerja 4 jam saja, 4 jam lagi orang lain pula kerja kat situ. Jadi kita tukar-tukar. Maknanya shift lah.
Kemudian tanda amaran. Tanda amaran ni administratif lah, maknanya pentadbiran, secara pentadbiran. Macam contoh kita nak kawal lalu lintas, bagaimana kaedah kita nak kawal lalu lintas? So kita gunakan traffic light, training, kemudian kita gunakan standard, piawai, so 16 tahun ke atas baru boleh memandu. Dan kita tetapkan undang-undang, prosedur. PPE ni memang PPE. PPE ni dia salah satu daripada kategori langkah kawalan. Dia last kali. Yang saya type E siap tu. E siap tu, P tu last kali. So dia ada elimination, substitution, isolation, engineering control, admin dan PPE. So dia ada 6. Okay, dia ada 6 langkah kawalan tu. Okay. Apakah langkah kawalan risiko yang paling kurang berkesan? So dia kata kat sini adalah kawalan pentadbiran dan alat perlindungan peribadi, administrative control dan PPE. Inilah yang paling kurang berkesan. Penghapusan ni memang berkesan. So kalau kita tak buat, habislah risiko tu dah tak ada dah pada kita. Pertukaran pengasingan ni macam saya katalah, kita boleh guna chemical yang kurang kita kata kurang karsinogenik. Kawalan kejuruteraan ni dengan kawalan pentadbiran kita buat dua-dua, dia jadi efektif lah. Sebab kawalan kejuruteraan ni contohnya kita tukarkan, contohlah frontliner, tak payah pakai nurse, pakai doktor, pakai robot. So pakai robot tak adalah nak ni. Kemudian kawalan kejuruteraan pun kita buat sistem akses. Maknanya kalau orang nak orang kena COVID, kita kurung. Orang yang ada akses je yang baru boleh masuk. Kita buat engineering control. Itu salah satu lah. Okay. Tapi macam COVID ni, sebab tu dia masih boleh merebak. Sebab kita bergantung sepenuhnya kepada SOP dan juga PPE. Kita tak introduce kawalan lain. Ini saya kerap berbincang dengan kawan saya lah. Ini adalah contoh dia. Cikgu kalau nak faham senang, kaitkan dengan COVID, langkah kawalan. Sebab face mask tu PPE, kemudian sila patuhi SOP. Jarak, jangan balik kampung. Balik juga. Cari je lah jalan. So SOP dengan manusia ni dia tak berapa. Manusia. Kita akan cari jalan lah untuk memudahkan, mengikut kehendak kita. Itu je sebenarnya. So yang ni sistem pengurusan keselamatan. So strategi dia apa? PDCA. Ramai yang jawab betul, 23 orang. So yang ni dia ada tersilap sikit sebab dia tulis polisi ni. Mungkin ada kekeliruan lah. Kemudian yang ni plan, do, evaluate. So dia salah dia evaluate. So plan, do, check. PDCA yang ni. Okay, ini untuk apa-apa sistem dia akan pakai sistem ni lah PDCA. Plan, do, check, action. Okay. Kemudian ISO, ni dia, ISO 45000. OSHAS ni betul, 14001 ni salah. ISO ni untuk quality. Ni quality, ini environment. Jadi untuk safety, OSHAS 18001 ni dah kita dah supersede, dah tak pakai. Yang latest kan kita pakai 45001. Okay, so ramai yang jawab betul lah. Ini mungkin kurang saya punya penjelasan tu kurang berkesan kot. Mungkin saya kena tekankan lah lepas ni. Kalau ada item-item yang kita kata penting tu, saya kena very put a strong point dekat situ. Okay. Kemudian dia kata strategi. Terdapat dalam strategi dalam plan. Merancang sistem objektif keselamatan dan kesihatan dan mengembangkan melaksana. Okay. So yang ni. Okay. Mengembang dan pelaksanaan. So ni ramai yang betul. Ini memang strategi lah. Memang kita kena rancang. Tahu apa objektif dia dan sebagainya. Yang tiga lagi ni tak. Sebab ini bahagian yang lain lah. Tanggungjawab apa semua ni. Ada disebut tapi dia bukan masuk dalam strategi. Okay. So ni clause. 4 konteks organisasi. Kecuali dia kata. Yang bukan. So yang bukan memahami keperluan dan harapan majikan. So ini bukanlah. Organisasi kita kena faham, skop sistem tu kita kena faham dan sistem pengurusan tu kita kena faham. Tapi harapan dan keperluan majikan ni bukan. Sebenarnya harapan keseluruhan organisasi. Okay.
Kemudian hierarki dokumen. So manual, prosedur, arahan dan rekod. So dia mesti manual, prosedur, arahan dan rekod. Okay, sebab tu dalam menangani COVID ni pun, sebab tu kita ada MKN. MKN ni yang akan di peringkat MKN dia akan keluarkan satu macam, dah ada dah manual tu sebenarnya, Majlis Keselamatan Negara punya manual. Tapi manual tu memang tak berkesan lah kalau ikutkan bila MKN activate, ketua kampung pun ada dia punya tugas sebenarnya. Ketua kampung pun ada tugas dia. Maknanya ketua kampung ada nama senarai penduduk. Lepas tu ketua kampung boleh tahu siapa yang berapa umur dan sebagainya. Tapi memang dalam MKN punya ada. Tapi itu dalam manual lah. Selepas tu ada prosedur. So MKN akan keluarkan SOP, keluarkan arahan kepada kementerian-kementerian untuk keluarkan SOP. Lepas tu arahan. So daripada SOP tu akan wujud arahan-arahan. Contohnya Menteri Kanan sebelum ni. Sekarang ni Menteri Kanan dah tak ada lah. Yang dikeluarkan arahan, okey buat PKPD. Dilarang merentas ni, polis akan cek semua. Lepas tu dia orang ada rekod berapa kes dan sebagainya. So inilah dia dokumen dia sebenarnya. Susunan dia kalau kita faham. Okey. Kemudian SOP dalam keselamatan dan kesihatan bermaksud Safe Operating Procedure. Yang ini ramai yang tersilap. Ini tak pelik lah sebab itu saya kata, saya ada sebut ni dalam penerangan saya. Dalam keselamatan dan kesihatan dia bermaksud Safe Operating Procedure. Tetapi untuk COVID saya cerita SOP. SOP ni Standard Operating Procedure. Standard Operating Procedure ni dia tak ada cerita tentang keselamatan dan kesihatan. Sebab tu Standard Operating Procedure dia kata jarak, face mask, itu je dia cerita. Tapi dalam SOP tu dia tak ada cerita balik kita kena mandi. Tak ada. Sebelum masa you sampai, you dah scan apa semua tu, itu Standard Operating Procedure. Cek suhu tu Standard Operating Procedure. Tapi dia tak bagi tahu. You balik, you kena bersihkan diri. Kalau boleh masa you balik dekat luar rumah tu, sebelum masuk tu kalau ada bilik air kat luar rumah, baik mandi dekat luar rumah, gunakan mandi dengan air panas. Dia tak cerita benda tu. Sebab itu bukan Safe Operating Procedure. Itu Standard Operating Procedure. So kalau Safe Operating Procedure dalam organisasi kita yang kena buat. Kalau kat rumah kita lah yang buat kita punya Safe Operating Procedure. Dan biasanya saya kalau balik, macam besok saya nak pergi vaksin, balik memang saya kena mandi lah. Balik mandi, sebelum pergi kena siapkan makanan, balik mesti lapar, macam itulah. Okay. Kemudian soalan yang terakhir, tersebut adalah dokumen dalam kategori rekod kecuali arahan. Arahan ni bukanlah rekod. So rekod ni adalah borang ataupun pelaporan yang ada mengandungi maklumat yang kita boleh collect. Okay. So kalau rekod memang rekod lah. Jadi rekod dengan ni tak sama Okay. So dia mesti ada laporan, kita ambil data. Kalau rekod tu kita ambil data lah. Borang pun kita ambil data. Sebab borang tu kosong, lepas tu kita ambil maklumat. So arahan ni dia straightforward sahaja. Okay, alright. Ada soalan tak cikgu? Ada soalan tak? Okay, so kalau tak ada soalan. Okay, alright tapi saya tengok saya berpuas hatilah sebab banyak orang betul. Kalau silap pun tadi hanya dekat dekat SOP tu tadi. So kat SOP tu tak pelik lah sebab saya balik kampung pun makcik tu dia pun pandai dah. Oh, tak susah nak buat kenduri dia. Sekarang ni nak kenduri kena ada SOP. Kalau kat Rembau macam tu lah dia bagi tahu. So memang sebelum lah masa dia buka yang selepas tahun lepas tu dia buka sekejap bulan 8 bulan 9. So yang itu tak sebelum hari raya tu kan puasa tu kan kita macam bebas sikit kan. So masa tu lah dia orang nak buat majlis apa semua agak susah nak buat majlis tu dengan penjarakan sosial dan sebagainya. Okey, itu SOP tadilah kat situ dia yang saya tengok ada ni sikit tapi saya dah terangkan. Sebab tu saya nak bincangkan soalan ni. Okay, so now kita akan masuk kepada kita punya slide. Okay.
Okey, cuma tutorial 2 saya dapati ada yang belum jawab. So saya harap boleh jawab lah, sebab nanti kalau tak jawab yang 2, nanti datang lagi tutorial 3, datang lagi tutorial 4, nanti dia akumulatif. Dan tutorial tu pun saya dah buat dia dalam soalan yang ringkas lah. So ada 10 soalan, 10 soalan, 10 soalan saja. Okey. Alright, sebelum saya teruskan, saya buka dulu untuk soalan. Okey. Ada tak cikgu-cikgu nak tanya tentang assignment panjang tu? Dah start buat ke belum? Ada tak siapa-siapa nak tanya tentang assignment panjang tu? Dah nampak tak macam mana kaedah dia nak buat? Ya cikgu, ada soalan? Ada yang nak ditanyakan? Okey. Okey, minta wakil daripada KV Teluk Intan. So far progress ni dah sampai mana? Ada? Sebab tuan-tuan, cikgu-cikgu kena buat benda ni, kena turn in, sebab nanti dia sebahagian daripada rekod perjalanan kursus ni. Jadi benda tu kena dibuat lah. So kita akan masukkan juga dalam pelaporan sepanjang kursus ni berjalan. Okay. Ada soalan tentang assignment tu? Daripada KV Teluk Intan, semalam kami ada buat discussion sikit lah. Kami pilih soalan nombor 1. Okay. Dah buat sikit lah. So hari ni kita akan sambung lagi lah. Okay, alright. So baiklah, sebab benda tu kalau buat, insyaAllah maknanya kalau buat hari ni, besok dah boleh siap sebenarnya. Sebab dia kalau biasa kita buat dalam ni. Dan saya advise kalau cikgu-cikgu nak refer bahan-bahan daripada online internet pun boleh sebenarnya. Tak salah. Tapi kita orang jumpa dalam 3 lah hazard. Boleh ke 3 je? Ke nak banyak lagi? Okay, dia macam ni. Okay, sebab sekejap saya ambil sekejap dokumen tu. Sebab tu saya suruh tanya. Okay. Stop. Okay. Alright, so kalau tanya saya terangkan. Okay, so KV Teluk Intan buat high rank Alright, so nampak kalau dekat sini. Okay, so cuba cikgu tengok. Alright, kat sini. Okay, so nampak boleh nampak Okay, dekat dalam contoh ni dia beritahu kinetic, mechanical hazard, kemudian lifting a concrete bucket. So ini satu hazard. So dia bagi ni lah. So dia kata apa ni? Lifting of concrete bucket using mobile crane. So ini pun tak berapa complete. Kalau ikutkan dekat sini boleh tambah lagi. Okay. Hazard dia adalah movement of bucket. Okay. So movement of concrete bucket. So movement of concrete bucket. Kalau ikut contoh ni lah. Concrete bucket. Sebab concrete bucket tu bila dia move, dia swing. Betul? Bila dia swing, dia boleh hit. Hit by concrete bucket dan sebagainya. So yang ini boleh menyebabkan kecederaan. Okay, ni movement. Lepas tu dia ada suspended material ataupun suspended object. Sebab bila kita angkat, dia tergantung. So tergantung dia boleh jatuh. Boleh jatuh tapi belum tentu jatuh ke tidak. So sebenarnya untuk macam mana dia buat kaedah dia ni, dia buat urutan kerja. Ini dia nak konkretkan konkretkan lantai tu. Okay. So dia kata kat sini fault wave, ground slab. So lantai paras tanah lah. So bila dia konkret dia angkat, boom. Okay, lepas tu lepas dia konkret tu dia ni concrete activity during daylight. So bila dia tuang, lepas tu dia apa? Dia dipanggil, dia vibratekan, dia ratakan, dia lebarkan konkret tu, so dia kerja tengah panas. So ada heat stroke. Lepas tu ada banyak lagi sini mechanical dan sebagainya.
Tapi ikut pada cikgu, kalau cikgu jumpa rasa 3 je, 3 lah. Tapi kena faham hazard tu apa. Okay? Okay, Alright. maksudnya dalam satu aktiviti tu ada kena nyatakan, kalau katakan lebih daripada satu hazard tu kena nyatakan lah. Boleh nyatakan. Tetapi cuma tengok, nanti bila ada hazard kat sini, ada dia punya efek kat sini. Betul? Lepas tu ada tak ni current list control, elimination, substitution tu ada tak kat sini? Okay? Lepas tu bila kita dah nilaikan, kita tengok balik kat sini, efek ni. Okay? Lepas tu baru kita masukkan action recommendation. So kita tak nak effect to take place. Maksudnya cik nak activities ada satu ke lebih daripada satu? Tak, aktiviti tu, okay, dia macam tajuk. Dia cerita mudah dia macam tajuk lah. Okay, macam kita nak memasak kan, ni saya terangkan. Macam kita nak memasak, kita nak masak kek. Okay, proses pembuatan kek, lava kek kata. Contohlah, lava kek. Jadi kita nak buat lava kek tu macam mana? So pertama sekali kita kena ada apa? Alatan dia lah. Menyediakan alatan dan bahan. So itu nombor 1. So semasa kita menyediakan alatan dan bahan tu, apa boleh jadi kat kita? So apa boleh jadi kat kita tu, apa benda yang boleh menyebabkan kita dapat efek ni? Maknanya contoh. Angkat barang. Angkat barang. So kalau kita angkat barang, patutlah barang tu besar dan sebagainya. Apa boleh jadi kat kita? Jadi sakit belakang, terjatuh, ataupun kita pegang alatan tu tajam, terluka akibat kena alatan yang tajam ni lah. Hazard dia kinetik lah ya ke? Kinetik sharp object lah contohnya. Maknanya peralatan yang tajam. Hazard dia peralatan yang tajam. Efek dia apa? Lepas tu mengambil mengangkat, katalah nak buat banyak kan, mengangkat 50 kilo tepung. So apa boleh jadi? Hazard dia 50 kilo tepung diangkat. Okey, apa boleh jadi? So dia macam tu. Itu aktiviti pertama. Lepas tu aktiviti kedua, kita dah sediakan bahan. Okey, proses memulakan proses pengadunan bahan. So apa boleh jadi? Mungkin electrical. Electrical dan sebagainya. So maknanya entangle, mungkin buat adunan tu maknanya buat dough kan, kita guna mesin yang putar tu kan, betul? Dia pakai tudung tak ikat dengan kemas, masuk sekali tudung kat situ. Entangle maknanya hazard dia adalah pergerakan mesin. Okey. Lepas tu kat sini efek dia tercedera akibat daripada tersangkut pada bahagian pakaian. So apa boleh jadi? So cedera tu cedera yang macam mana lah, serious injury tu lah. Ada tak current list control? Mungkin ada penutup ke, dia punya kasut. So kat sini baru kita masukkan action and recommendation. Okay, so mengadakan peraturan bagi memastikan orang yang mengadun tu berpakaian dengan kemas according to standard practice. Macam tu lah masukkan. So kena buat arahan. Maknanya arahan kerja selamat untuk benda tu. Cik, untuk assignment 1 ni nak kena guna Google Excel yang cik bagi dalam yang semalam ke ataupun yang ikut form dalam nota tu? Untuk legal tu kan untuk assignment 2 kan? Okey. Kalau untuk high-rec, ni untuk assignment 1 kan, legal ni tak payah buat. Tapi untuk legal requirement tu, legal register tu boleh guna form yang saya bagi. Ini pun boleh guna juga. Sama. Cuma yang ini tak perlu buat bahagian ni. Bahagian legal je lah. Bahagian legal ni jangan buat. Sebab bahagian legal ni kalau buat nanti dia banyak benda nak refer. Nanti dia akan satu hari tak cukup lah. Satu hari tak cukup. Sebab ini orang yang kita kata dia dah baca OSHA dengan FMA tu 2 kali 3 kali lah dia dah khatam, boleh senang. Dia lengkap. Okay. Kalau macam kita belajar 3 hari ni, cikgu-cikgu tak baca lagi buku tu susah. Okey, soalan pula. Okey, ini saya dah jelaskan. Okey, soalan, ada tak dekat KV ada OSHA dengan FMA tu ada tak? Dekat KV ada tak buku akta tu? Itu persoalan saya. KV Datuk Laila Maharaja Rembau ada? Buku OSHA dengan FMA? Buku akta tu?
Kalau tak pasti tak apa. Kalau tak Itu ada, tak pasti lah cik. Sebab kursus Syah ni dalam 2-3 tahun ni selalu dibuat tapi penggunaan tu tak tahu lagi lah sebab saya pun baru. okey, tak apa. Nanti bila dah boleh ke sekolah balik semula, nanti semua semak dengan safety committee, buku akta tu ada tak? Kalau tak ada, buat perolehan lah, beli. Ataupun minta pengarah beli pun tak apa, boleh claim balik tu income tax, tak ada masalah pun. Buku 1,000 tu, simpan resit je, tak masalah. Okay, so buku akta FMA dengan OSHA tu kena ada lah. Sebab senang kita nak refer. Okay, alright. Okay, ada tak KV yang buat legal register? Okay, so kalau ada yang buat legal register tu dia straight to the point dia. Maknanya ambil balik, download hard copy, soft copy, copy paste, masukkan dalam tu, tapi ambil satu peraturan saja. Ambil satu peraturan tu terpakai tak? Contohnya macam semalam kita bincangkan use ataupun nado port. Ambil use tu letakkan. Letakkan, salin satu-satu. Kalau ambil bahasa Inggeris, bahasa Inggeris lah. Kalau ambil Melayu lah. Ambil satu-satu, tengok yang mana terpakai, yang mana tak terpakai. So kalau terpakai tu, okay, applicable. Lepas tu comply ke tak comply. Ataupun kalau tak pakai, not applicable. Sebab kalau macam larangan penggunaan bahan tu tak terpakai. Sebab memang tak ada pakai pun lead kan. Lead, asbestos, mana ada pemprosesan makanan pakai benda tu. Okay, alright. So now kita masuk kepada kita punya topik hari ni. Okay. Okay, so occupational health. Occupational health, kita tengok. Okay. So introduction to occupational health. So occupational health ni promosi dan penyelenggaraan keadaan fizikal, mental dan sosial level bagi semua kaki tangan di dalam semua sektor. Okay. Kemudian langkah pencegahan daripada penyakit ataupun penyakit pekerjaan ataupun masalah kesihatan yang disebabkan oleh tempat kerja ataupun proses. Perlindungan daripada risiko di tempat kerja, kemudian placement of workers in the environment. Maknanya kita meletakkan pekerja dekat kawasan kerja mestilah sesuai dengan dia punya fisiologi dan psikologi capabilities. Okay. Dan ini saya nak bincangkan sikit. Fisiologi dan psikologi. Ini penting lah. Sebab yang tu kita kena faham terms tu. Kalau tak faham dia jadi susah. Okay. Fisiologi dan psikologi. So saya nak tanya ni. Tanya siapa kan? Cikgu Dina. Okay. Cikgu Dina ada? Cikgu Dina? Ada Cikgu Dina? Dina nampak sikit. Cikgu Dina? Keluar tak apa. Cuba dengan cikgu lain lah. Cikgu Hasmarini Zaliman ada? Ada Cikgu Hasmarini? Ada. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh onkan kamera? Boleh. Okay. Alright. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, apa yang Cikgu faham tentang fisiologi dan psikologi? Psikologi ni mental state. Okay, good. Fisiologi? Fisiologi badan-badan. Okay, fizikal lah. Tubuh badan. Ya, fizikal. So, macam mana yang kita nak katakan pekerjaan tu sesuai dengan fisiologi dan psikologi? Macam mana nak cakap? Okay, fisiologi kalau ni contoh lah. Contoh pada pendapat saya, kalau macam bomber anggota badan uniform
fisiologi dia, fizikal dia kena fit. Dia tak boleh berbadan besar, BMI dia kena cantik. Sebab apa? Sebab dia bekerja di lapangan. Jadi dia memerlukan, badan dia memerlukan keadaan yang fit supaya sesuai untuk keadaan dia bekerja. Okay, good. Okay. Psikologi pula. Psikologi ni macam kaunselor kan. Kaunselor pada pendapat saya dia memerlukan seseorang yang betul-betul boleh, kemahiran dia mendengar dia tinggi, persediaan emosi dia kena kuat sebab dia nak train seseorang, dia nak dengar masalah orang, dia nak cuba memberi penyelesaian. Jadi dia kena ada kemahiran tersebut. Jadi emosi dia pun kena stabil. Kalau dia sendiri tak stabil dari segi emosinya, dari segi psikologinya, macam mana dia nak jalankan tugas dia dengan betul sebagai seorang kaunselor tu. Okey, baik. Jawapan yang sangat baik. Okey, soalan seterusnya. Husband bomber Tak. Oh, okey. Ex-boyfriend kot. Okey, alright. So, itu adalah contoh yang baik. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, sama-sama. Okey, sebelum saya nak tambah lagi sikit tadi. Okey, tadi cikgu cakap fizikal anggota bomber. Okey, itu memang nampak jelas nyata lah. Okey. Cuma macam ada setengah-setengah perjawatan. Macam cikgu dia cikgu dia menulis di papan hitam ataupun whiteboard. Dulu pernah jadi isu pengambilan guru kena ada had ketinggian yang sesuai. So ada yang tak berapa setujulah orang-orang yang memang bercita-cita nak jadi cikgu tapi dia kurang ketinggian. Sebab memang ada. Cikgu saya dulu, saya ingat lagi, cikgu admat saya dekat KV Kuala Pilah, dia pakai separuh je. Papan hitam tu. Dia pakai separuh je. Atas lagi saya kosong. lah tu, saya pun pakai separuh juga. Okay. Alright. Tapi maknanya itu dari segi fisiologi. Okay. Tetapi permasalahan itu boleh diatasi. Ini saya katalah. Tapi kalau kita kata yang berkaitan dengan psikologi tadi, itu memang kena suit dengan tugas. Fizikal ni kita boleh ada lagi lah, maknanya alat bantuan. Macam cikgu saya dulu dia buat dekat whiteboard yang boleh gulung tu. Sebelum dia datang kelas dia tulis siap dia gantung. Memang hebat cikgu tu. Saya suka cikgu tu. Dia rajin, dia semangat. Tapi itu fizikal. Fizikal kita boleh atasi dengan macam-macam lah keadaannya. Letak stool lah, rendahkan, pakai slide, macam-macam lah teknologi sekarang. Tetapi psikologi adalah sesuatu yang kita tak boleh nak kita tak boleh nak overcome in a short period of time. Kita kena ambil masa kalau psikologi. Okey, contoh. Tadi Cikgu Asmarini kata bomber. Bomber fizikal dia kena fit. Okey, bomber juga dari segi psikologi dia kena fit. Kenapa? Okey. So antaranya bomber dia kena duduk tempat tinggi. So dia tak boleh fobia tempat tinggi. Sebab itu dalam pengambilan pekerja, benda ni kita kena tengok. Ada orang tak boleh masuk ruang tu kurung. Tak boleh masuk lift. Dia traumatized. Jadi ini adalah psikologi. Ada orang tak boleh jumpa air. Dia takut. Masuk air dia takut. Aku kalau masuk air lemas. Dia kata. Sebab dia tak berani berenang dan dia ada mental block. Biasanya psikologi ni ada mental block. So untuk atasi dia mengambil masa. Sama lah macam orang takut berucap. Itu mental block. Orang takut berucap tu mental block. Orang tak suka tempat ramai orang. Itu mental block. So all this kita kata psikologi. So kena sesuaikan psikologi. Itu pun sebenarnya part of health lah. Okay. Alright, so nanti kita sambung. Okay. Saya tertutup sekejap. Saya tertutup lah. Saya terpangkas saya punya slide tadi. Sorry Saya terpangkas saya punya ni tadi. Slide saya. Okay. Alright. So sampai situ tadi. Okay. So kat sini. So fisiologi dan psikologi. So ada kaitan lah dengan chemical sebab ni health. Okay.
Kemudian so dia fokus dekat mana? Health promotion and maintenance of worker optimum physical, mental and social level. So nampak sebab tu tadi kita kata physical, mental, tadilah, kemudian social level. So prevent from illness or disease arising from the workplace of the process. So kalau occupational health ni kita nak elakkan daripada penyakit dan ni disebabkan proses kerja tu lah. Dan dalam masa yang sama untuk meningkatkan kualiti persekitaran kerja, kualiti proses kerja supaya sesuai dengan safety and health condition. Maksudnya sesuai untuk keadaan keselamatan dan kesihatan. Okay. So occupational health ni dia ada pecahan dia, ada medicine, kemudian ada industrial hygiene. Industrial hygiene. So industrial hygiene ni adalah hygiene industri lah, kita biasa panggil IHS je. Kemudian toxicology. So toxic. Kemudian ergonomic, kemudian epidemiology, industrial psychology. Ni pecahan dia untuk occupational health. Okay. So prevention pertama ada 1, 2, 3, ada 3 level. Okay. So primer prevention adalah health promotion specific protection. Kemudian ada regulation untuk control, measure, immunization, kemudian universal precaution. Ini adalah primer. Kemudian secondary, early detection of hazard, disease and provision of early treatment. Sebab tu saya bagi tahu cikgu semalam berkaitan dengan sakit belakang, angkat barang apa semua tu kena ada awal. Kena ada detection awal. Kemudian health monitoring, first aid, emergency response. Ini pun sama. Okay. Kemudian ni limited disability, kemudian rehabilitation. Rehabilitation ni ada center dia dekat Melaka, Soso buka. So ini kalau dah ada masalah lah. So ini dah yang ketiga. So ada physiotherapist, compensation, lepas tu baru dia return to work program. Maknanya dah buat rehabilitation orang tu, lepas tu dia masih fit untuk kerja, dia akan hantar baliklah ke dalam industri untuk bekerja. Okay. Serius ni health ni sebenarnya. So kita pergi kepada chemical health. So terminologi apa dia? Hazard, the potential for the chemical to adversely affect the health of person at the workplace. Maknanya chemical yang kita gunakan tu dia boleh bagi adverse effect kepada kita. So kalau dalam food processing ni, pemprosesan makanan ni, okay, biasanya benda-benda yang dalam bentuk powder. So orang tu dia ada asma, lepas tu ada powder. So itu yang agak ni jugalah. So ada juga yang melibatkan allergy, severe allergy. So nak buat pemprosesan makanan tapi dia tak boleh makan kacang. Orang tu tak boleh makan kacang. Dan ada buat pemprosesan makanan, orang tu tak boleh makan daging. So kalau makan daging dia develop severe allergic. Itulah. So likelihood that the chemical will cause illness in the condition of it. So ini berbeza untuk setiap orang. Okay, efek dia kepada setiap orang berbeza. Kemudian toxicology. So ini toxic lah. Toxic ni dia boleh menyebabkan acute punya efek. Acute ni mendadak. Kalau kita kata kronik, dia perlahan-lahan. Okay, potential hazard of chemical element or compound, mixture thereof whether natural or synthetic, but does not include microorganism. So dia tak masuk microorganism lah. Okay, so dia kata tadi compound or mixture sama ada natural or synthetic. Natural. So natural ni macam kalau kita kata alkohol. Alkohol ada yang natural. Penapaian, proses penapaian. Itu natural. Tapi kalau sintetik alkohol sintetik diperbuat daripada core bahan dia adalah petroleum. So nampak dia ada natural dan sintetik. Okay. So chemical hazard dia terbagi pada 3, physical, health dengan environment. Okay, so physical yang ni. Ini adalah physical hazard. Dia chemical tu sendiri dia boleh jadi apa? So antaranya adalah eksplosif, dia boleh meletup. Dia boleh terbakar, kemudian dia jadi aerosol, kemudian flammable liquid, flammable solid. So ini bahan kimia itu boleh terbakar lah, boleh meletup. Kemudian dia oxidizing. Oxidizing gas, liquid dan solid. Kemudian gas under pressure pun sama. Gas under pressure ni dia boleh combustible punya ni. Kemudian self-reactive chemical. Phosphoric liquid, phosphoric solid, kemudian self-heating chemical. Ini adalah dia punya chemical hazard.
Dia punya physical so physical dia, yang ni pun sambungan dia physical. Chemical which in contact with water emits flammable gases pun ada. Ni biasa orang buat meriam buluh ni. Kemudian organic peroxide, kemudian corrosive to metal. Ini ciri-ciri physical hazard pada chemical. Kemudian dia ada health juga. Health ni kepada kita punya tubuh badan lah. Okay. So acute toxicity. So acute toxicity ni, ini oral melalui kita minum lah. Dermatologist maknanya melalui sentuhan. Maknanya dia meresap ke dalam kulit. Inhalation kita minum, irritation pun kulit dan mata lah. Irritation ni merengsa. Kemudian respiratory, pernafasan, sensitization, kemudian skin sensitization. So ada dua lah, maknanya ini dia mengganggu kita punya saraf motor, yang ini mengganggu kita punya saraf kulit lah, develop allergy. Okay, germ cell mutagenic. So mutagenic ni dia lebih kurang sama macam carcinogenic lah. So tapi mutagenic ni kita kata dia sel tu dia boleh diperbaiki lagi. Macam carcinogenic ni, sel yang baik dia akan bertukar menjadi sel yang ni. Maknanya sel yang baik tu saling bertindak balas antara satu sama lain. Itu kita kata kanser. Maknanya badan kita attack badan kita sendiri. Okay. Kemudian reproductive toxicology, specific target organ. So toxicology single. So yang ni dia attack single organ lah. Kemudian specific target, ni repeated. Kemudian aspiration. Aspiration ni pernafasan. Ini health. So health ni memang tindakan dia kepada tubuh badan kita, mengganggu kita punya kesihatan. So ini environment. Ini ada kaitan dengan semalam yang kita belajar, class regulation tu. So hazardous to aquatic environment. Contohnya kita buang dekat laut, kat sungai, okay? So dia akan mengganggu ekosistem. Okay? So yang ni acute, dia immediately buang aja kat sungai, ikan mati. So ikan mati dia akan ganggu ekosistem. Kemudian hazardous to aquatic environment ni kronik. Maknanya ikan tu tak mati, tetapi mungkin dia akan menyebabkan jumlah ikan tu jadi kurang, kemudian jadi apa dia panggil, makanan ikan jadi kurang, kandungan oksigen dalam air tu jadi kurang. Kemudian ada juga yang hazardous to ozone layer. So yang ni macam gas rumah hijau lah, ataupun yang kita gunakan dekat aircon tu. Tapi kebanyakannya dah tak ada dah. Okay. Kemudian acute toxicology, adverse effect occurring following oral or dermal or single dose, substance or mixture or multiple doses within given 24 hours of inhalation, exposure within 4 hours. Apa maksud dia? Acute toxicology ni, dia bila kita terdedah kepada chemical tu, masuk ke dalam tubuh badan kita, dia punya efek tu sangat cepat. So dia punya efek tu sangat cepat, dia acute. Kalau kronik dia jangka masa panjang. Kalau acute ni dalam tempoh 24 jam, bila kita terdedah selama 4 jam, kita boleh, maknanya boleh mati. Teruk ni sampai kita boleh mati. So ada gas-gas yang macam tu dalam industri chemical. Macam yang kita bincangkan semalam, Teflon. Teflon tu dia bukan acute, dia kronik. So dia bagi efek dalam tempoh masa yang panjang. So efek dia tu dah lama berpuluh-puluh tahun baru perasan. Tapi kalau acute, pakai aja kuali non-stick pan tu, telan, besok dah terbaring. So tak boleh digunakan lah bahan tu. Sebab dia kronik tu yang dia jadi masalah. Okay. Kemudian hazard kategori skin corrosion or irritation. Ini dia direct, chemical tu kena pada tangan kita, dia jadi ni. Dan macam saya katakan lah, ada chemical yang bertindak sama pada semua orang, tapi ada yang tak. Macam saya kata semalam, orang perempuan ajar tinggi, kerja bagus, lepas tu hantaran RM30,000, bila dah kahwin, balik kampung, minta tolong cuci pinggan, tak boleh. Buat tangan dia tak boleh, kena apa? Kena sabun. So dia develop skin irritation. Ini bergantung kepada individu dan kita kata genetic mapping dia lah. Memang ada orang dia develop macam tu, dia tak boleh. So tak boleh salahkan dia lah. Dia dapat tu dia tak minta pun.
Okay, so skin irritation is the production of the reversible damage to skin. Okay, right? Kemudian severe eye damage or eye irritation. Ni akibat pendedahan kepada chemical tadilah. So dia masuk ke dalam tisu mata dan dia menyebabkan physical decay of vision. So maknanya kita ada masalah kepada penglihatan. Eye irritation means the production of change in the eye. So maknanya ada perubahan pada sel-sel di bahagian mata. Yang tadi sel-sel bahagian kulit. Yang ini respiratory. Means of substance that will lead to hypersensitivity of the airways following inhalation of the substance. So yang ni saya kata tadi ada juga yang kita kata inhalation, dia ada asma. Jadi bila substance tu masuk, gas ke apa ke, sap dia jadi ni. Dan tidak semestinya dalam bentuk gas. Dia pun boleh dalam bentuk liquid. Macam contoh orang kena asma, dia makan benda yang masam, contohnya apa kita panggil jeruk, so dia pun boleh kena attack tu. Jadi itu pun tubuh badan, tapi ada juga yang maknanya sama je semua orang. Contoh kawasan tu banyak asap, so banyak asap automatik. So yang ini contoh lah kalau nak buat kita kata produk sambal, guna lada kering. Jadi bila lada kering tu kita fry dia akan naikkan wasap tu kan. Wasap tu pun sebenarnya dia menyebabkan kita coughing dan sebagainya. Tu sebab sebenarnya dia dah start dia create sensitivity dekat kita punya inhalation, respiratory system. Okay. Kemudian skin sensation means that the substance will lead to allergic response following skin contact. Ni yang tadilah samalah. Okay. So germ and cell mutagenic. Ni penerangan dia lah. Mutation of the permanent change in the amount of structure of genetic material in the cell. The term mutagenic ataupun mutagen will be used for agent giving rise to an increased occurrence of the mutagen in population of cell or organism. Genotoxic or genotoxicity apply to agent or process which alter the structure, information, content or segregation of the DNA. Maknanya dia ubah, maknanya kalau kita tersentuh kena pada jari kita, instead of macam biasa ni mungkin dia jadi bengkak. So bengkak tu dia jadi permanent. Itu yang kita tak nak tu. So dia macam allergy lah, tapi allergy yang kita kata permanent. Okay. So carcinogenic, okay, the mean of the mixture substance which induce cancer or increase incident. So dia cancer ni dia different. Bila dia masuk, lepas tu dia pergi kepada sel, lepas tu sel tu dia bertindak menyerang sel yang sihat. So sel makan sel. So itu yang dia jadi kanser. Itu kita kata carcinogenic. Okay. So banyak kajian dibuat. So antara punca kanser adalah kita kata pendedahan kepada bahan lah. Itu yang kita kata chemical hazard tadi. Okay. So reproductive toxicity ni include adverse effect on the sexual function and fertility of adults, male and female, as well as development of toxicity in the offspring. So yang ni ada kaitan dengan kita punya sistem pembiakan. Okay. So chemical tu mengganggu kita punya sistem pembiakan. So orang lelaki pun kena, orang perempuan pun kena. So macam orang perempuan dia panggil macam cheese tu, cheese dekat dia punya rahim tu, itu kena cuci, kena buangkan cheese tu dan sebagainya. Lepas tu kalau macam orang lelaki pula, kalau kerja kilang chemical, ini terjadi pada arwah abang saya juga, sebab dia expose kepada chemical tu, jarak antara anak pertama dengan anak kedua dia sangat jauh. Anak pertama dia dah habis universiti, sekarang ni abang saya meninggal tahun lepas. Sekarang ni kat universiti, lepas tu anak dia yang nombor 2 baru dah janda. So bayangkan, 2 orang je anak, jarak dia jauh. Tapi dulu dia kerja kilang kilang chemical lah. Okay, itu contoh. So dia bagi keadaan yang sebaliknya kepada kita punya sistem reproductive. Okay. Kemudian hazard kategori
Sambung sama juga. Target specific organ, single exposure. So non-lethal target organ toxic arising from a single exposure to a substance or mixture. All significant health effect can impair function, which may be reversible or irreversible immediately or delay. So macam ni, contoh kita terdedah kepada chemical tu, tapi dia target specific organ. Contohnya dia target telinga. Target telinga. Ataupun dia target pada bahagian hidung. Kita tak ada hilang bau. Hilang bau. Chemical lah. Bukan biological lah, chemical. Hilang bau. Lepas tu mungkin boleh dapat balik, mungkin boleh tak. Mungkin cepat, mungkin lambat. So dia target bahagian-bahagian tertentu saja. Maknanya chemical tu dia effect kepada certain organ sahaja. Okay. Kemudian ni repeated exposure. Maknanya kita benda yang sama tadi tapi kita kerap terdedah. Okay. A specific target arising from repeated exposure. Maknanya kita terdedah banyak kali kepada substance atau mixture. Kemudian dia ada significant health effect dia. Can impair function, sama juga. So boleh reverse ataupun irreversible effect. Sama ada cepat ataupun lambat. Okay, tapi kita terdedah banyak kali. Aspiration mean the entry of liquid solid substance to mixture directly to the oral. So oral ni kita macam dia dalam bentuk liquid lah biasanya. Oral ataupun nasal cavity melalui hidung. So indirect from vomiting into the trachea or lower respiration system. So maknanya kita nak keluarkan, kita kena vomit lah. Biasanya kalau kena benda ni kita akan vomit. Ini pentingnya kita baca SDS. Okay. Ada soalan? Setakat ni tak ada lagi. So dia yang topik hari ni dia agak banyak dia punya term-terms tu kita kata macam doktor lah dah. Tapi memang chemical dia punya efek kepada tubuh badan kita memang secara umumnya adalah biological effect lah. Okay, alright. Tapi kita dah ada bincangkan dah semalam. Maknanya kita bincangkan dekat kita bincangkan dekat yang tulin tu semalam. Okay. So now chemical effect. Okay. So ini dia punya level-level lah. Toksikologi, LC50. Okay. So 50% of the sample population of the specific test animal. So yang ni dia test. So dikategorikan LC50 sebab dia bunuh 50% apa subjek yang dia test tu. Yang ini melalui pendedahan kepada pernafasan lah. LD50. Okay. So dia kata apa? 50% substance ni dia menyebabkan kematian juga kepada exposed population. Samalah. Yang ni tadi respiration, yang ni tak. Yang bila terdedah aja dia terus mati. So macam mana masuk? Ni semalam saya ada terangkan. So inhalation, kemudian ingestion. Ingestion ni kita telan lah. Absorption melalui kulit, kemudian injection. Ni macam ambil vaksin lah. So vaksin tu kita masukkan. Kita masukkan kuman COVID yang telah dilemahkan. Itulah dia. Sama ada mRNA ke yang lagi satu tu ke samalah. Tapi kita tak boleh minum lah, memang kena inject. Kalau minum dia jadi oral. Bila jadi oral masuk kat bila minum dia jadi sampai kat perut kita bertindak, ada asid bakteria dan sebagainya, mati kuman tu, tak jadi. Sebab tu dia kena inject. Okay. So acute result from short term exposure, high concentration, almost immediate result. So ni contoh dia lah. Swallowing cyanide ataupun irritation, skin burn. Ini dia direct. Memang kita kena je, terdedah je, kita dah terus nampak efek dia. So itu acute. Sebab tu dia panggil macam antara part yang berlaku dekat COVID, kalau orang kena COVID. So dia immediate, dia acute. Sebab COVID tu kalau orang kena, orang pun kena SARS. SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Sebab tu dia terus 3-4 hari, pap, sesak nafas. Sebab dia acute. Lepas tu yang dia orang maklumkan kepada kita ada
varian baru kan, alpha, lambda dan sebagainya. Itu lagi dia cepat. Dia masuk, dia tidur, dia serang, sap terus habis. Itu yang kita kata acute lah. Right. Chronic result from long term exposure. So macam mana? Disease develop slowly, kita terdedah lama, lepas tu perlahan-lahan baru dia develop simptom dan baru kita terasa efek dia. Contohnya kanser dan silikosis. Kanser ni pun susah. Kadang-kadang dah stage 4 baru perasan. Sebab dia long term effect. Dia kronik. Sama macam orang isap okok. Orang isap okok bukannya tiba-tiba dia isap okok boleh paru-paru dia rosak. Isap sebatang, rosak paru-paru dia, tak. Dia akan ambil jangka masa yang panjang. Kemudian local effect occur despite at the site contact with the chemical. So kena sikit je. Macam contoh macam saya kata tadi lah. Chemical burn contoh. Ataupun skin irritation disebabkan oleh korosif lah. Yang ni korosif mengakis lah. Ataupun disebabkan oleh tadi sabun tu. Kemudian allergy. So disorder which the body become hypersensitive. Immunology respond to antigen. So dia memang, badan dia memang develop. Tapi bukan tiba-tiba sebenarnya. Tapi disebabkan sama ada dia terdedah kepada chemical ataupun secara biological dia punya genetik memang macam tu. Ni ada. So nampak macam ni sikit. Ataupun kadang-kadang baby kita mandikan, kita pakai sabun apa semua. Tapi baby tu dah lahir dengan protection lah sebenarnya. Jadi kalau kita mandikan biasa pun apa. Tapi kena tengoklah sabun tu sesuai ke tak sesuai. Okay. Once sensation has been induced, even low exposure can evoke a reaction. Maknanya kita punya kulit tu dia very sensitive tu jadi. Ni kita kata allergies lah. Right? Yang ni exposition. Exposition ni pernafasan. So suffocate from lack of oxygen. Kemudian oxygen is diluted by inert gases. Nitrogen, CO2 ataupun helium. So ini kita jadi sesak nafas disebabkan oleh kekurangan oksigen. Sebab kalau kita redahkan oksigen dengan nitrogen, CO2 dengan helium ni, gas-gas ni dia akan ambil oksigen tu. So chemical expiration, direct chemical action interfere with body ability to transport and use oxygen. Kadang-kadang sebabkan chemical tu masuk dalam badan kita, chemical tu ambil oksigen yang ada dalam badan kita. Itu yang masalah tu. Jadi bila dia ambil oksigen dalam badan kita jadi kekurangan oksigen. Okay. So contoh macam kalau kita sedut H2S. H2S ni sangat bahaya. Dia sikit je, berapa part per million je kalau kita tersedut terus habis. Tapi dia lebih kepada toksikologi lah. Kemudian narkosis. Lack of conscious caused by narcotic material, drug, organic solvent which can cause depression of the CNS. Ini contoh dia narkosis ni macam semalam lah yang saya beritahu. Dia sedut sedut gam, hidugam. So hidugam dia jadi hilang consciousness. So itu organic solvent. Kalau drug tu memanglah, drug tu contohnya dia ambil ubat batuk. Kalau dadah tu memanglah, so dia ambil. Kemudian anesthesia, loss of sensation, in particular the temporary loss of feeling induced by certain chemical agent. Ni lignocaine, tritium dan morfin. Ni pun samalah. So dia jadi macam khayal. Ni khayal, yang tu tidak sedarkan diri. Khayal dan tidak sedarkan diri ni dua benda berbeza lah. Okay. So anesthesia ni pun boleh disebabkan oleh organik punya chemical. Contohnya ni lah Merigen. Tahu Merigen? Merigen tahu? Cikgu? Tahu tak Merigen? Ada cikgu Meri sini? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Marijuana tahu? Marijuana. Tahu. Mary Jane tu. Mak Saleh panggil Mary Jane. Oh. Marijuana, Mary Jane, ganja, itu anestetik. Sebab tu orang kata ada perubatan anestetik. So dia guna herbs. So Mary Jane tu kategori herbs sebenarnya. So
Tapi disalahgunakan untuk loss of sensation, berkhayal. So itu yang tak jadi tu. Sebenarnya kalau nak berkhayal ni macam-macam kaedah. Apa kata buah pinang boleh. So itu anesthetic punya kita kata menggunakan herbs lah anesthetic. So Mary Jane tu part sebahagiannya. Tapi kalau perubatan moden, ubat bius tu. Ubat bius tu dia jadi kategori yang satu tadi, yang first tu. Yang kategori dia kata loss of consciousness. Caused by narcotic material. So kita gunakan bius. Tapi bius bukannya cucuk sekarang. Bius pakai apa namanya, gas. Sedut, betul. Ikut pengalaman saya dia memang sekejap je. Letak je sini hilang. Sebab saya pernah buang gigi saya 4 batang kat sini, dia tumbuh sengit. Saya pergi daycare buang 4 batang. Buang 4 batang dia kata cik kena ni sebab dah x-ray semua. Okey, buat appointment pergi buang 4 batang. Alhamdulillah lah isteri kerja kerajaan. Kalau tak ni beribu juga ni nak kena keluar duit ni 4 batang belakang ni nak buang. Tapi memang tu lepas tu hilang. Tu hilang letak macam tu hilang. Saya ditidurkan. Saya dah pernah ditidurkan, tapi alhamdulillah lah dibagi peluang lagi untuk beramal ibadah. Jadi tak jalan lah. Macam sekarang COVID, kalau ditidurkan tu potensi untuk tidur terus tu tinggi. Saya dulu ditidurkan, alhamdulillah ada lagi sekarang. Okey, tak apa, kita sambung. Itu kita kata tadilah dua tu, loss of sensation, loss of consciousness. Okey. Okay, kemudian dia kata apa lagi? Okay, so dia kata carcinogenic, the evolution of invasive cancer cell from a normal cell. Maknanya ada sel tu dia jadi invasive, maknanya sel tu dia somehow berubah jadi dia attack sel yang sihat. Itulah kanser. Okay. Kemudian teratogenesis, the process leading to development of abnormalities. Teratogen, an agent or process that induce the formation of developmental abnormalities in the fetus. So ni samalah kes dia macam dekat yang kita panggil semalam Teflon. Teflon. Nanti cikgu-cikgu tengoklah. Okay. Dan ini nampak macam biasa je sebab tu pemakanan, bahan yang kita guna kat rumah, bahan pencuci pakaian, sabun mandi, apa lagi, bahan pencuci muka tu kena tengok betul-betul. Sebab anak saya yang keempat pergi buat medical check up. Ni saya nak share ni cikgu bagaimana perasaan dia. Kita kata teratogenesis ni dekat fetus, dekat baby, macam mana dia punya perasaan. Anak saya yang keempat, si saya mengandung dah 2 tahun dah umur anak saya tu, masa kandungan dalam 6 bulan ke 3 bulan macam itulah, saya pun tak ingat. Pergi buat medical check up. Lepas tu doktor tu barulah, tapi biasalah dekat hospital kerajaan dia punya scanner tu, dia scan hitam putih je, tak ada 3D, tak ada apa, itulah scanner dia kan. Jadi bila pergi scan, doktor tu cakap, saya ada lah kat dalam tu. Doktor cakap, cik, kata saya ada benda nak maklumkan, dia kata. Daripada apa yang saya tengok dekat sini, kita dah ukur, dia kata, baby punya otak ni dia saiz dia macam kecil sikit lah cik, kalau berdasarkan dia punya pembesaran dia. Macam mana tu? Jadi cik kena bersedialah, dia kata. Tapi ini berdasarkan saya punya ni je, dia kata. Saya punya scan dia lah. Tapi cik bolehlah dapatkan pendapat kedua, boleh pergilah mana-mana swasta yang scanner dia lebih baik, dia kata, yang boleh buat 3D dan sebagainya. So nanti check lah dengan pakar kat sana macam mana anak cik. Macam mana tu? Puan Anis, rasa-rasa kalau dapat macam tu macam mana? Tu saya kena tu. Anak saya dah 2 tahun dah sekarang. Puan Anis. Cikgu Anis. Cikgu Anis.
Yalah Cikgu Anis. Kalau rasa-rasalah Cikgu Anis dapat maklumat macam tu, apa perasaan juga? So memang maknanya anak saya akan jadi asistan istimewa kan. Hilang nafas, betul, hilang nafas. Ini kita cerita tadi yang dalam slide tadi. Saya dengan bini saya dapat, bini saya muka dah lain lah. Nak menangis lah. Terus terang cakap. Saya pun nak menangis lah. Saya fikir Allah, saya kata. Macam manalah anak saya. Belum lahir lagi ni. Manalah anak saya ni. Dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Nak dijadikan cerita. Saya dengan bini saya nak menangis lah masa tu. Sebab fikir, saya cakap anak pertama saya lelaki, kau jangan kahwin lah nanti. Saya kata, saya dah fikir dah dalam hati masa tu. Kau tak payah kahwin, kau jaga adik kau sampai adik kau meninggal baru kau kahwin. Kalau adik kau umur panjang daripada kau, nanti adik kakak dia pula yang nombor 2 jaga. Itu saya memang akan amanahkan, saya kata. Saya fikir dalam tu lah, tapi saya tak cakap dengan bini saya. Lah kita orang pergi dekat klinik lagi satu, scan lagi satu, jumpa sonografer. Sonografer ni orang yang memang pakar guna scanner tu untuk perut tu. Tengok baby dalam perut. So pergilah buat check. Dia kata, lepas tu dia beritahu. Saya pun ceritalah doktor dekat klinik pusat kesihatan bagi tahu macam ni. Saya kata anak saya brain dia mungkin kecil apa semua berdasarkan kebesaran dia. Tapi pergi scanner tu memang A lah. Tengok pun memang macam cerita, macam hospital besar. Tapi padahal klinik swasta tapi memang klinik khas bersalin lah. Sonografer tu bukan orang Malaysia, orang mana, orang Iran, orang Kuwait ke macam tu lah. Dia cek. Dia bagi tahu tak adalah cek, dia kata. Dia tunjuk saya, dia ukur 3-4 kali dia ukur. Kan dia tarik, dia ukur kan. Dia kata tak, nak cek ni normal sebenarnya, dia kata. Saya masa tu bersyukur lah. Tapi mahal juga bayar, nak scan tu aja bayar 200.5. Padahal benda tak sampai setengah jam. Bayangkan. Tapi alhamdulillah lah anak saya sekarang dia membesar. 2 tahun, sihat alhamdulillah. Tapi Tuhan bagi saya lalui pengalaman tu. Jadi bagi saya lalui pengalaman tu, saya rasa macam Allah. Itu baru tak jadi pun, baru cerita je, tak jadi. Tak jadi, cerita je. Dia punya perasaan tu Allah. Ni saya nak bagi tahu sebab benda ni ada dalam slide dan saya melalui, saya kongsikan. Jadi bermakna kalau kita berkeluarga, nak membina keluarga, nak mengandung, baru kahwin, nak mengandung, nak beranak, suami dan isteri. Jaga makan. Kalau merokok, berhenti merokok. Lepas tu amalkan cara hidup yang sihat, makan makanan yang betul, chemical yang kita gunakan jaga dan sebagainya, kawal berat badan, masa mengandung exercise, suami pun sama. Itu kena ni. Betul, doktor government betul. Lagi satu sebab saya tengok doktor tu muda lah. Jadi dia pun lagi satu sebab mesin tu kalau saya dia tanya saya nampak tak nampak. Saya memang tak nampak apa mesin tu mesin lama. Mungkin Kementerian Kesihatan tak buat procurement baru dia tak move the technology. Tapi biasalah kalau nak tukar kena tukar banyak kan. Jadi kos dia pun tinggi lah. Biasa tu. Okay. Right. So saya memang dugaan untuk saya. Okay. Alright, so now saya sambung balik, saya kongsi lagi. Nanti kalau ada lagi ni saya kongsi balik. Nampak So, the process leading to development abnormalities in teratogen, agent or process that induce the formation of development abnormalities in fetus. Jadi faham sebelum mengandung, semasa mengandung. Jaga makan, jaga tabiat, jaga ni sebab dia akan efek kepada bila pemakanan. Kalau boleh jangan makan fast food. Okay, dan sebagainya lah. Kemudian chemical effect, hematotoxin, affect blood cell. Ni dia mengganggu kita punya darah lah. So ini biasanya macam cyanide, hydrogen sulfide, carbon monoxide and benzene. Okay, so ini dia effect pada darah lah. Kemudian pulmonotoxicant. So kalau pulmonary ni biasanya dia ada kaitan dengan paru-paru lah, pernafasan. Efek respiratory system, asbestos, dia boleh menyebabkan asbestosis. Silika tadi, ini ada free crystalline silica. Free crystalline silica ni dia adalah kita kata pasir yang sangat halus lah, ammonia, klorin, sulfur.
Ini benda-benda yang ni lah. So elakkan benda-benda ni masuk ke dalam kita punya saluran pernafasan lah. Okay. Kemudian dermatoksin, efek skin. Ini saya kata tadi, agent, solvent, epoxy resin. Epoxy resin hardener. Ni saya bincangkan dengan cikgu apa semalam. Cikgu yang muda tu, cikgu UPM. So nampak jaga-jaga cikgu. Nanti kalau kena muka, kurang hantaran. Acid, chrome and nickel. Chrome and nickel pun sama. Ini pun dia efek juga. Nephrotoxin, efek kidney. Ni dia jaga, dia kacau kita punya kidney. So cadmium, lead, mercury and ethylene glycol, antifreeze or coolant. So mercury. So mercury ni logam berat. Sebab tu tak boleh berada dalam, kita kata dalam produk kecantikan. Kalau ada pun very sikit, sangat sikit. Memang kita tak boleh tengok dengan mata pun. Tapi untuk tujuan lain lah. Kemudian efek nervous system. Efek nervous system. Kemudian metals such as manganese. Manganese, mercury and lead. Pesticide. Some inhibits cholinesterase, solvents such as N-hexane. Ini dia lebih kepada ni lah. Kemudian nephrotoxin, affect liver. Solvent and alcohol. Sebab tu peminum arak, dia akan ada masalah dengan dia punya hati. Dia ada masalah dengan dia punya hati, mudah untuk dia kena penyakit kuning. Sebab hati dia tak boleh nak proses. So hepatotoxin ni pun yalah, sebab hati tu untuk filter. Sebab tu kalau macam saya kata tadi, solvent kan, baby kan. So baby kena kuning, tu biasa sebab dia punya hati tu baru nak develop. Tetapi sebenarnya benda tu kita boleh avoid dengan semasa mengandung tu kita makan benda-benda yang boleh menguatkan kita punya liver. So baby punya liver pun akan kuat lah. So dia copy je apa yang mak dia makan tu dia makan. Apa yang mak dia buat tu dia ikut je. Sebab tu kalau kita makan fast food, yang itu yang tak berapa bagus lah sebenarnya. So now chemical information. So ni cerita tentang chemical information ni cerita tentang maklumat tentang bahan kimia. Inilah dia yang semalam. So tengok kat sini, crystal ceramic, crystal K 2894. Kemudian chromosine. So nampak ni ada apa? Gambar mudah terbakar. So yang ni ni dia punya label lah ni. Kemudian ni safety data sheet dia. Hess Corporation, ni minyak lah ni. Diesel fuel all type. Section 1, product and company identification. Section 2, hazard identification. So global harmonized level element, GSS. Ni simbol. So mudah terbakar, jangan minum, merengsa. So danger, hazard statement, precautionary statement. So dia kata precautionary statement tu dia kata apa? Keep away from, spark, open flame, hot surface, no smoking. So ni gunanya baca. Keep container tightly closed. Ground bound container and receiving equipment. So kena buat pembumian kalau kita nak tuang-tuangkan dia. So skin corrosive irritation. Kategori 2, specific target oxygen toxicity, single exposure. Kategori 3, respiratory inhalation. Kemudian narcosis. Aspiration kategori 1. Kategori 1 ni tak ada teruk sangat lah, tapi ada efek juga. So inilah dia. So dia dekat mana? Hess Corporation, Hess Plaza, New Jersey, US. Dekat US. So nampak inilah dia. So safety data sheet. A chemical information sheet provided by the manufacturer or supplier of chemical. It describes the identity, properties, use, precaution for use and safe handling procedure of a hazardous chemical. SDS must be readily available at each location where the chemical is used. So kenapa? Sebab kita nak refer, kita nak tahu. Tiba-tiba orang terkena tangan dia, lepas tu kita tengok dah merah. Nak buat apa ni? Ambil dekat dia punya SDS, baca.
Macam tadilah saya baca tadi, dia ada 14. Kita dah bincangkan dalam tiga semalam, ada 14. So 14 tu apa dia? Tapi macam dekat rumah ada chemical tak? Kat rumah kita ada chemical tak? Ada tak? Minyak masak, Minyak masak, okey. Lagi? Minyak masak. racun, reset. Reset. Lepas tu kita ada Clorox, betul? Clorox. Ada pencuci lantai, betul? Ya. Okey, so soalan. Kat mana kita simpan benda ni? Bawah Bawah sinki. sinki. Sama pula. Sama. Bawah sinki, buka-buka je, terus nampak benda tu. Saya bawah sinki juga. Tapi bawah sinki, tapi dalam box plastik. Tahu box plastik yang apa buat carrier tu kan? Kotak plastik tu kan yang ada penutup tu kan? Saya simpan dalam tu. Sebab anak saya yang 2 tahun tu tadi, dia pandai buka. Tapi dia nak buka yang tong tu tak boleh. Sebab apa? Saya takut dia buka kan? Dia budak 2 tahun, mana tahu. Dia buka-buka, dia goncang-goncang, dia curah-curah, dia gosok-gosok, lepas tu dia jilat tangan dia. Dah minum Clorox kau. Kalau Clorox ni kan bleach kan. Kalau bleaching boleh jadi putih lah. Bapaknya tak berapa putih, anaknya pun. Tapi kalau dia macam mana nak buat kalau klorin, Clorox? Macam mana buat? Macam mana? Ada pengalaman tak? Tak ada kan? Tak nak lah, kita pun tak nak lah. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman. Jadi tengoklah chemical tu. Kalau mungkin tak perlu tengok chemical lah. Mungkin ada handphone, buka website, tengok klorin punya MSDS, bleaching MSDS. Baca, tengok apa yang kita boleh buat. So kalau kita kena mata, terkena tangan, kita cuci dengan air berterusan. Tapi this is a basic knowledge lah. Okay. Kalau terteran, memang kalau tak boleh nak muntahkan, kita kena seek immediate medical punya attention lah. Itu je. Bawa pergi hospital terus pergi kecemasan. Kalau tak tahu bahan tu apa, bawa bahan tu sekali pergi ke hospital. Ni dia punya treatment lah. So biasanya memang ada disebut dalam MSDS punya benda tu. Tapi kita kena tahulah, kita kena ambil tahu. Kita tak tahu, tapi kita bersedia. Dalam safety ni dia memang macam tu. Tapi saya letak dalam box tu. So insyaAllah harap tak jadilah perkara yang tak diingini, kita kena usaha. Alright. Kita sambung balik ni tadi. Kemudian chemical information. So receive without label and access to not to be used lah. Ni macam semalam kita bincangkan dekat dalam use regulation. So dia contain 14 information. CSDS 14, SDS 16. Okay. So dia akan revise and review. Ini yang buat manufacturer mesti dalam bahasa Inggeris atau national language. Tapi mostly English lah sebab chemical manufacturer ni kebanyakan dekat luar negara. Okay. So apa yang ada dekat dia 16 tu, safety data sheet tu 16 item tu apa dia? Pertama dia kata identification of the chemical hazardous, dia punya supplier, manufacturer and supplier. Kemudian identification, composition and importation of ingredient, ni sama macam semalam lah. First aid measure, firefighting, accidentally release measure, kemudian handling and storage. Okay. Kemudian exposure control and personal protective equipment. Ni PPE apa yang dia suggest lah. Kemudian chemical properties, stability, toxicology, ecology, disposal information dan transportation information. Last sekali, 2 bahagian, regulatory and others information. Ni dia bagi tahulah. Okay. Kemudian labeling. Ni macam semalam lah. Nama chemical, signal word, hazard statement dia. Macam tadi yang saya tunjukkan tadi. Kemudian precaution statement, supplier and pictogram. Macam ni. And propyl alcohol. So ni charge number dia. Charge number ni didaftarkan lah. So dia apa? Corrosive. Mudah terbakar. Okay. Ini dia punya pictogram lah. So pictogram ni penting untuk orang yang tak pandai membaca.
So Acme Chemical Company. Nampak 711 Roadrunner State, Chicago, Illinois, USA. Okay. So dia dah bagi tahu danger, highly flammable, liquid and vapor, cause serious eye injury. Okay, keep away from heat, spark, open flame, hot surface, no smoking, avoid breathing fume. Jangan sedut. So maknanya kita kena pakai mask lah. Mist, vapor and spray, wear protection glove, protective clothing, eye protection, face protection. If in eyes, rinse continuously with water for several minutes. Remove contact lens if present, continue rising. Rinse. So kita ni. Lepas tu dia dah siap pesan dah kat sini. See SDS for further information. Okay. So nampak So ni full weight lah. Kalau weight dia pakai ounce and pounds lah kalau dekat US. Dia pakai Imperial punya ni unit. Okay. So expiry date 21 bulan 6 tahun 2020. Field date dia masukkan dalam bekas tu adalah 2013. Nampak So ini GSS compliant, ni adalah labeling dia. So ni chemical spectrogram, explosive macam ni gambar dia, flammable macam ni, oxidizing macam ni, compressed gas, corrosive, acute toxicity. Nampak? Ni gambar tengkorak ni, tak boleh. Ni kena jaga-jaga lah. Kemudian skin corrosive, skin irritation, ni aspiration hazard. Hazardous to the aquatic environment. Ni contoh lah yang ada kat situ. Okay. Kemudian dia kata apa? Chemical Health Risk Assessment CHRA. Ni yang semalam yang kita bincangkan. So ini adalah orang yang ni kita panggil pengapit. Dia kompeten untuk dia buat assessment kepada chemical yang terdapat dekat kita punya tempat kerja. Okay. Kemudian daripada situ dia akan identify the hazard by each chemical substance yang kita simpan, kita guna dan kita nak remove dan sebagainya. So dia akan tengok berapa kita punya pendedahan, pekerja punya pendedahan kepada chemical tu. Melalui apa chemical tu boleh masuk ke dalam kita punya badan. Ada 4 cara tadi dah. Either through inhalation, dermal ataupun injection. Dia yang apa injection tak adalah sebab kita tak guna chemical untuk inject kat kita punya badan. Okay. Kemudian evaluate the adequacy of existing control measure. So dia akan tengok apa chemical yang kita pakai, apa control measure yang kita ada. Kita pakai glove ke, kita pakai spec ke, kalau inhalation ada tak kita punya dilution, adakah pengalih udaraan dekat kawasan tempat kerja kita tu baik dan sebagainya. Lepas tu dia akan buat kesimpulan untuk dia bagi tahu kalau perlu dibuat penambahbaikan kepada kawalan risiko yang sedia ada. Supaya kita boleh reduce dia punya risiko lagi. Right? Okay, ada soalan kat situ? Ada soalan tak cikgu? Tak ada. Boleh follow Okay. So nampak pentingnya. Tapi bergantung kepada industri lah sebenarnya. Sebab apa? Kalau macam kita kata pemprosesan makanan, so chemical dia kalau industri SME taklah banyak sangat chemical dia. Tapi kalau industri yang besar, sebenarnya banyak dia punya chemical. Saya pun pelik-pelik juga sebenarnya. Sebab berdasarkan pengalaman saya pernah kerja sebagai QA dekat kilang makanan, kilang produce kita kata confectionery. Dia buat macam KitKat tu, lepas tu buat dia panggil apa? Rice apa macam bijirin pun dia buat juga. Lepas tu dia pun gunakan tepung, minyak dan sebagainya. Kemudian dia gunakan emulsion, pewarna apa makanan. Macam saya cerita semalam, dia guna polishing agent tu. So adalah. Tapi benda ni semua food grade. Bila food grade, ada bahan tu dia mesti ikut kuantiti yang sepatutnya. Tak boleh lebih pada kuantiti. Jadi pelik. Just nak share. Saya tak tahu apa nama barang tu. Saya pun tak check pula masa tu. Cikgu tahu tak macam mana proses pembuatan wafer? Wafer biskut. Tahu tak wafer biskut macam mana dia buat proses? Ada tak cikgu yang ada pengalaman buat wafer biskut? Tak ada.
Tak ada cikgu yang pernah tengok. Wafer tu sebenarnya dia akan curahkan macam dia punya liquid tepung tu. Macam kita buat lempeng kan. Tapi dia akan curahkan pada satu plate besar. Plate besar ni dia dalam almari lah. Almari tu actually dia punya oven lah. So dia ada plate, dia ada bahagian atas dan bahagian bawah. Dia besar lah saiz dia. Satu wafer tu saiz dia lebih kurang dalam 1 kaki kali 2 kaki. Macam besar tiles lah. 1 kaki kali 2 kaki. Tapi kalau kita ni sebab dia metal, bila dia masuk, dia buka, akan ada mekanisme tembak. Dia tembak lah sebab dia automation kan. Dia tembak, dia letak dekat plate tu. Lepas tu plate tu akan tutup, masuk dalam oven. Dia buka, masuk. Dekat ujung tu dia ada pin, dia akan taruh dekat macam panggil rubber conveyor. Dia macam tali rubber je. Macam rubber band besar. So dia pin, dia keluar. Dia pin, dia keluar. Jadi dia tak pecah tu, dia turun tu slow. So automation ni semua. Tapi yang kadang-kadang berlaku, dia pin tu tak keluar. Bila dia pin tu tak keluar, sebab dah banyak kali heated dan jalan, sebab dia the whole day production dia 2 shift. 2 shift 12 jam. Habis satu shift, dia stop sekejap untuk shift kedua masuk. So dia stop, dia biarlah kosong kan. Bila dia biar kosong tu kadang-kadang dia overheated dan sebagainya. Dia masuk, lepas tu wafer tu tak keluar, wafer tu melekat. Adunan tu tadi, yang tepung cair tu dia dah campur lah macam-macam bahan, dia melekat. So lepas 2-3 kali kalau dia masih melekat juga, kena letak macam fat, lemak. Saya cakap, lemak apa ni? Tapi kalau letak lemak tu, baling, sap. Lepas tu, bagi dia jalan 1 kali, dia dah cair, dia dah menyerap kat permukaan oven tu. Lepas tu dia tak melekat. Dia kecil je. Saya tengok macam, kalau dulu basikal, macam nut basikal tu yang warna orange tu. Kan dulu basikal pakai tube kan? Yang warna orange tu. Saya macam pelik kat, saya kata. Dan saya bertanya kepada saya punya supervisor dalam masa tu. Saya punya supervisor, saya punya senior. Dia cakap itu adalah fat dia kata. Dan fat tu dia kata, it's a food grade, dia kata, boleh kita makan, dia kata. Tapi itu memang spesifik untuk cairkan benda tu. Cairkan plate tu dia kata. Itu lemak dia kata. Maknanya memang very saturated fat lah. Kan? Masuk. Tapi dia kata, ni kalau kau makan, dia kata, terus blok jantung kau. Dia kata. Jadi, itu antara pengalaman saya lah. Saya kongsikan. Saya kata saya kerja kilang coklat tu kan. Yang polishing tu pun sama kat situ juga. Sama juga bila buat produk makanan, kalau dekat kilang besar, dia akan ada metal detection. Pernah tengok juga metal detection untuk makanan? Ada? Cikgu Anis? Tak pernah. Tapi tahu tak pasal metal content dalam food? Dalam makanan? Bidang makanan ni bidang yang menarik sebenarnya. Cikgu, apa nak tanya cikgu. Cikgu Fadilah lah. Tak perasan Cikgu Fadilah. Tanya Cikgu Fadilah lah. Cikgu Fadilah ada? Saya ke? Ya, Cikgu Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah 2 hari ketiga baru perasan Cikgu Fadilah. Tu yang saya tanya. Cikgu pandai sembunyikan diri. Okay. Alright. Cikgu tahu tak metal content dalam makanan? Pernah dengar tak? Saya rasa macam kalau kita guna periuk yang macam bila kita panaskan ke, dia bertindak balas dengan makanan macam tu ke? Sebab kadang-kadang bahagian motor, kan kita kata stainless steel kan? Stainless steel, kadang-kadang dia berlaga antara permukaan. Dia bukanlah dia berlaga pang sampai dia sumbing, dia tak sumbing, dia akan dilated kan, betul? Dia akan bengkok kan? Tapi bila dia berlaga tu sebenarnya, secara tak langsung, very small, sangat kecil metal tu dia masuk. Sebab macam kalau kita gosok kan, kita pasir kan, kita gosok lepas tu dia keluar kan, itu pasirnya. Tapi kalau kita gosok antara 2 metal, dia akan keluar juga, tapi sangat sikit lah sebenarnya.
So kalau masuk kepada kita punya tubuh badan pun dia tak ada efek yang kita kata acute lah. Ataupun kronik pun tak ada juga. Jangka panjang lah. Kalau jangka panjang pun tak ada masalah sangat sebab dia metal. Cuma kadang-kadang metal content tu dia melebihi had. Ini kalau kita kata dalam production dekat kilang. Kalau kita ambil contoh mudah lah, Gardenia ke roti kan. Itu kan roti yang diminati ramai, betul? Okay. Kalau roti Gardenia, dia produce satu hari berapa banyak? Satu shift tu berapa banyak dia produce? Berapa banyak tepung digunakan untuk cover satu Malaysia? Banyak lah kot. Memang banyak lah sebab pergi 7-Eleven ada, pergi kedai runcit ni ada. Maknanya dia buat tu mungkin satu batch 50 kilo. So 50 kilo tu tahan untuk 30 minit production. So kalau 30 minit 50 kilo, kalau 12 jam production berapa? 50 kilo 1 jam. Setengah jam. Setengah jam. Kalau 12 jam kali 24 kan? Betul. Kali 24, 50 kali 24. 1 tan. 1 tan 200 kilo. 1.2 tan. Tu kalau repeat kita tak boleh cari lah tu. 1.2 tan. Ni kalau kita nak buat nisbah dia, satu pack tu 1 kilo kan. So ada 1000 pack. Maknanya 1000 pack tepung dia gunakan. Tetapi bila production ni tadi dia ada bahagian-bahagian yang stainless steel tu dia ni dan sentiasa berjalan. Sebab tu dia ada had dia. Kalau dalam keselamatan makanan tu ada had dia, maknanya dekat hujung production tu dia akan ada metal detector. Jadi kalau batch tu dia punya sensor tu detect metal tu banyak, dia akan reject produk. So itu pun salah satu saya punya kerja tu. Itu saya just nak share lah. Kemudian chocolate processing. Ini yang kritikal sikit. Okay, chocolate processing. Macam mana kita nak cairkan coklat tu? Macam mana kita nak cairkan coklat? Guna double boil. Okay. Guna apa? Double boil, teknik double boil. Okay, teknik double boil. Itu kalau kuantiti Sikit lah. Kuantiti sikit lah. Kalau kuantiti yang banyak, katalah satu pellet. Sebab coklat kalau kita beli secara secara bukal, dia datang dalam guni kan, macam guni beras tu, guni plastik. So biasanya brand dia Delphi. Kan, betul? Delphi. So Delphi tu kilang dia kat Pasir Gudang. Okay. So macam mana kita nak cairkan coklat kalau kata kita nak pakai 200 kilo? 200 kilo. Boiler atau steamer. Okay. Macam mana? Dah tahu tak? Tak tahu tak apa. Tak tahu tak apa. Saya just nak kongsi sebab saya ada knowledge ni. Sebab dia akan gunakan dia gunakan boiler atau steamer, tetapi untuk pastikan coklat tu sentiasa cair untuk the next process, okay. So dia akan hantar kepada ball mill dia panggil. Ball mill ni tujuan dia satu lagi adalah dia nak ukur viscosity coklat. Kita tahu viscosity kan, kepekatan coklat tu. So coklat tu kena sentiasa cair dan dia kena sentiasa bergerak dalam tempat yang panas. So kalau kita kacau aja, dia akan jadi likat, dia akan jadi pekat, jadi dia akan beku balik. So kaedah yang digunakan adalah dia letakkan ball bearing. Macam bearing liquid paper tu kan, yang bulat tu kan. Tahu. Dia letakkan tu. So bila dia letakkan tu, kadang-kadang dia punya jaring tu untuk coklat tu keluar sebelum pergi ke pump, dia ada jaring. Kadang-kadang jaring tu bila dah lama pun dia akan terhakis juga. So ball bearing tu boleh lepas. So sebab tu pernah jadi, saya tak tahu cikgu ingat ke tak ingat, cikgu perasan ke tak perasan, pernah jadi kes orang makan satu produk coklat, saya tak ingat. Tapi dekat Malaysia, dia gigit-gigit ada bearing besi dekat coklat. So itu function dia metal detector tadi. Sebab bila pemprosesan makanan ni, kita guna besi, metal untuk pindahkan piping system. Sebab kalau tepung pun dia pakai piping system, dia pakai auto dosing. Macam tadi saya kata Gardenia kan, tak mungkin dia hantar
tolak 50 kilo setengah jam tolak 50 kilo, tak. Dia pakai auto delivery system, ADS dia. Daripada silo dia pump terus. Tekan, pump dia jadi, dia sedut, dia vacuum, pum, pergi dekat production. Daripada production dia terus bancuh, pum, lepas tu satu orang ada monitor je, dia akan pum, hantar pada oven dan sebagainya, baru dia keluarkan produk, dia potong sampailah packaging, hantar keluar. That is mass production lah kalau food processing. So kat situ termasuklah engineering, food tech, semua termasuk. Jadi itu pentingnya metal detection. Okay, so ni just saya share je lah. Sebab kalau pelajar pemprosesan makanan ni, dia pun boleh bekerja di kita kata industri kilang makanan, dan dia pun boleh menjalankan perusahaan dia sendiri. Ni just sharing je lah. Okay, cukup lah. Terima kasih Terima kasih. Alright. So nampak itu pengalaman saya lah, kebetulan saya pernah kerja itu, which is kerja saya habis lepas saya tamat diploma. Saya buat civil, cari-cari kerja susah sangat, apply dekat job street, kerja kilang makanan. Lepas tu panggil interview tu dapat, alhamdulillah. Kerja je lah. Okay. Boil mill. Ball mill dia panggil. P-A-L-L. Ball mill. So dia guna ball bearing. Saya tak sure ball mill ataupun boil mill, tapi dulu saya panggil ball mill lah. Kalau boil mill tu betul lah. Okay, alright. Okay, so itu dah tamat dah bahagian tu. Okay, so now 10.55. Okay. So slide kita ada lagi lebih kurang dalam ada lebih kurang dalam 20 slide saja lagi. Okay, so lebih kurang dalam 20 slide saja lagi. Okay, so saya nak minta break sekejap, sebab tadi pun saya tak sempat sarapan ni. So kita break dalam 10 minit boleh cikgu? Boleh. 10 minit. 10 minit, tapi jangan leave the class lah. Biar on saja. Nanti kalau ni saya offkan kamera, nanti bila saya sambung lagi 10 minit, nanti kita terus buat discussion lah, terus sambung pada kita punya slide. Boleh Okay, 10 minit